Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita masuk kaedah penyelidikan sejarah. Dia ada 3 murid-murid, kaedah bertulis, kaedah lisan, iaitu kita berbual dengan tokoh, dan kaedah ekologi, proses gali cari untuk cari fosil dan artifak. Okey, kita tengok kaedah pertama kaedah bertulis. Okey. Kaedah bertulis ni sebenarnya kita rujuk buku lah di perpustakaan, di arkib. Kita tengok yang pertama Okey, mengenal pasti sumber bagi suatu peristiwa, tokoh dan institusi. Okey, yang penting awak kena tahu ada tajuk lah. Awak nak kaji tentang apa? Kemerdekaan. Okey, kalau nak cari kemerdekaan, okey, awak dah tahu tajuk tersebut. Dan awak dah tahu tokoh mana yang masih ada hidup zaman kemerdekaan. Rasanya tak ada lagi lah. Okey. Yang penting pertama awak kena tajuk. Okey, mendapat dan mengesahkan sumber bertulis. Yang nombor 2, pendidik perlu ke tempat simpanan seperti sumber seperti museum, arkib atau perpustakaan. Arkib ni murid-murid setiap negeri ada arkib. Kalau arkib Johor, dia menceritakan tentang sejarah Johor. Kalau arkib Sabah, dia cerita tentang sejarah Sabah. Okey, mengumpul dan menyimpan sumber yang diperoleh. Okey, kita kumpul kan. Okey, menggunakan peralatan yang sesuai, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi serta peralatan ekologi. Okey, penggunaan peralatan seperti komputer bagi menganalisis data, sumber, menyuntik penulisan di samping menyusun bibliografi dan statistik. Statistik ni nombor lah, bibliografi ni rujukan. Okey, rujukan kita sebut bibliografi ni, rujukan tu maksudnya awak ada 50 buah buku rujukan lah, lebih daripada 50. Okey. Air sekali menganalisis, keupayaan menganalisis dan memberikan perspektif pandangan baharu terhadap suatu peristiwa sejarah sangatlah dihargai apabila sejarawan berupaya mengupas dan menjelaskan pertentangan yang wujud pada kajian lepas terhadap peristiwa yang sama. Dapatan seorang sejarawan perlu disebarkan bagi mengukuhkan teori, pemahaman dan perhatian terhadap suatu peristiwa. Yang penting contoh kemerdekaan lah, apa awak kaji, apa yang benda baru yang awak dapat. Kalau benda baru dah dapat, ada bukti, ya boleh sumber lah. Sumber yang tulis, boleh sebarkan kepada umum. Okey, kita tengok muka surat yang seterusnya. Okey. Tengok kaedah lisan. Kaedah lisan ni merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Tokoh yang dipilih untuk ditemu bual tu dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber biasanya terdiri daripada mereka yang memberikan maklumat melalui pemerhatian dan pengalaman sendiri. Maksudnya mengalami peristiwa tersebut lah. Contohnya peristiwa Jepun jajah tanah Melayu yang dia mengalami. Mungkin pada zaman Jepun tersebut dia bukan seorang kanak-kanak. Dia menceritakan dia nampak, dia menyaksikan orang Jepun ni bila dia nampak je orang Cina dia terus bunuh. Sebab orang Jepun ni dia benci dengan orang Cina kerana pada masa Jepun jajah tanah Melayu, Jepun juga dia berperang dengan kerajaan China. Okey, itu yang cikgu yang silap. Maaf, yang saya cakap tu betul lah. Okey. Orang sumber biasanya daripada, okey, itu saya dah cakap. Apabila kita menghargai orang sumber, berarti kita menghargai sejarah lisan negara kita. Okey. Kita dapat 3 kaedah dalam kaedah lisan. Kita tengok. Tahap pertama, persediaan, menentukan tokoh, menentukan skop atau perkara yang ditemu bual, memilih soalan yang bersifat pendekatan sejarah. Maksudnya, sebelum awak nak temu bual tu, awak dah siap sediakan soalan-soalan yang awak nak apa jawapan dia. Maksudnya sebelum awak temu ramah atau orang sumber tersebut, awak kena sedia soalan lah supaya awak tak macam dalam bual tu tak banyak-banyak maksudnya awak ada lah benda nak cakap. Okey, apa yang maklumat awak nak tu awak kena siap sedia. Okey, yang nak masuk dalam kajian awak lah. Okey, kita tengok tahap kedua, rakaman dan temu bual. Sebelum awak temu bual kita selalunya zaman sekarang ni dia guna telefon bimbit saja kan. Telefon bimbit, rakam. Sebelum rakam tu murid pastikan minta izin. Sebab yelah
kita kena, itu adab, minta izin, Encik boleh tak saya rakam untuk tujuan pendidikan, sebab nanti awak kena dengar rakaman tersebut untuk melakukan penulisan lah. Okey. Mengubah secara lengkap dengan mengetahui sebanyak mungkin perkara yang dikaji, terutama dengan meneliti sumber betul dahulu, meyakinkan tokoh untuk memberikan kerjasama dan menghargai tujuan pengajian. Awak kena cakap lah, rakaman tu awak rakam, rekod, tujuan untuk apa kajian. Selalunya orang sumber ni dia bagi, tak ada masalah. Okey. Tahap ketiga, memproses rakaman, membuat senarai dan menyalin atau menyunting rakaman. Awak dengar balik, menilai fakta-fakta dengan semua tulis dan menyimpan rakaman dengan baik. Okey, kita tengok muka surat yang seterusnya, muka surat 13. Kita tengok kaedah ekologi. Okey, kaedah ekologi ni kaedah proses gali cari. Proses gali cari fosil. Fosil tu iaitu tinggalan haiwan atau artifak. Artifak tu barang ciptaan manusia lah, seperti tembikar. Kaedah ekologi ni proses gali cari fosil. Fosil ni tinggalan tumbuhan atau haiwan. Okey, tinggalan tumbuhan atau haiwan. Haiwan seperti dinosaur lah. Artifak tu barang ciptaan manusia. Tu yang supaya murid-murid senang ingat lah. Okey, kita tengok. Kaedah ekologi merupakan kaedah yang digunakan secara saintifik untuk mencari maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Antara bahan tinggalan sejarah yang ditemukan melalui kaedah gali cari atau ekskavasi termasuklah fosil, tembikar, bahan logam dan bedaan daripada batu. Okay, sebagai warga Malaysia yang cintakan daerah, kita sewajarnya memelihara dan memelihara tapak ekologi agar warisan ini dapat dinikmati oleh generasi seterusnya. Contohnya Kota Formosa lah di Melaka tu, kita jadikan dia sebagai tapak UNESCO. Maksudnya tapak UNESCO tu kita tak boleh, dia tinggal sejarah, kita tak boleh musnahkan untuk generasi akan datang lah. Okay. Kalau Kota Formosa tu tinggal sejarah, awak dapat tahulah yang sebenarnya kita pernah dijajah oleh Portugis. Okey. Yang bawah tu dia tunjuk aktiviti gali cari di tapak penuaan. Cara dia, okey, pertama perancang grid sebelum kerja ekskavasi dibuat macam kotak tu. Setiap petak diberikan nombor rujukan menandakan kawasan berdasarkan pelan ni supaya dia senang. Kalau jumpa kat sini, ni petak yang keberapa. Okey, nombor 3, ekskavasi dengan mencatatkan semua penumpuan. Ekskavasi ni maksud dia apa? Kaedah gali cari lah. Okey. Okey, yang ekologi ni kita tengok di darat lah, kita tengok kat bawah. Bawah kita sebut ekologi bawah air. Sama juga dia cari fosil dengan artifak, sebab dulu kan dulu ada tanah paman yang rata, tapi bila ais tu mencair, dia menenggelam tanah-tanah paman rata yang rendah. Jadi banyak artifak ni dia tenggelam kat dasar laut. Okey. Selain itu kapal-kapal karam lah. Okey. Ada juga kapal karam yang di Selat Melaka kita tak ada melakukan ekologi bawah air. Sebab apa? Sebab faktor keadaan laut tersebut yang bergelora. Jadi tak selamat untuk kita melakukan ekologi tersebut sebab mengancam nyawa lah. Okey, ekologi bawah air ni ialah kajian saintifik tentang sejarah peninggalan manusia yang terdapat di dasar laut, sungai atau tasik. Banyak kapal dagang yang melalui laluan laut di negara ini telah tenggelam. Kini segala khazanah warisan kapal karam kini perlu dikaji dan direkod. Okey. Yang mulakan ekologi bawah air ni adalah Universiti Malaysia Sabah, UMS. Okey, kita tengok muka surat 16. Kita tengok tentang taksiran sejarah. Okey, apa tu maksud taksiran sejarah? Okey, taksiran dalam sejarah berarti menerangkan atau mengulaskan suatu fakta sejarah berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengannya. Okey, nanti saya bagi contoh. Okey, mengapakah wujud perbezaan taksiran? Taksiran ni pandangan sejarawan terhadap taksiran tu maksudnya pandangan sejarawan terhadap sesuatu peristiwa sejarah. Okey, kenapa ada wujudnya perbezaan? Pertamanya, pemilihan sumber yang pelbagai, perbezaan pandangan, perbezaan ideologi, kepercayaan dan tujuan penulisan. Walau bagaimanapun, pentaksiran dan penerangan yang objektif ni maksudnya tepat, bukan ABCD
Yang tepat, menjadi matlamat utama seorang sejarawan. Okey, apakah kepentingan tafsiran dalam sejarah? Okey, menggalakkan kita menggunakan pelbagai sumber dalam penulisan bagi menghasilkan kajian yang mempunyai bukti yang kukuh. Selain itu, mengajak kita menilai sesuatu peristiwa yang sama tetapi dilihat daripada sudut yang berbeza. Maksudnya, contohnya peristiwa Tok Janggut lah. Tok Janggut di Kelantan. Okey, pada pandangan barat, okey, dia menganggap Tok Janggut ni adalah pemberontak, penderhaka. Okey, padahal Tok Janggut ni dia lawan pihak penjajah. Dia nak membebaskan tanah air dia. Okay, kalau dari sudut kita tu dari sudut pandangan Asia, dia menganggap Tok Janggut ni merupakan tokoh tempatan. Perasan tak? Suatu peristiwa yang sama tapi dilihat daripada sudut beza. Barat dan Asia. Barat tu anggap Tok Janggut tu penderhaka. Malaysia ni anggap dia sebagai tokoh tempatan yang memberi jasa kepada negara. Okey, mendorong kita berfikiran terbuka dan kritis dalam mengkaji suatu peristiwa dengan menggunakan pelbagai sumber sejarah. Okey, tafsiran tengok contoh tafsiran dalam sejarah. Ingat maksud tafsiran ni pandangan sejarawan terhadap sesuatu peristiwa sejarah tersebut. Okey, sejarawan tu maksudnya mereka yang mengkaji dan menulis tentang sejarah. Okey, tengok bagaimanakah kita yang bawah sekali murid. Okey, bagaimanakah kita mentafsir peristiwa penentangan Haji Mat Hassan bin Munas atau lebih dikenali sebagai Tok Janggut di Pasir Putih, Kelantan. Okey, pengkaji tempatan melihat faktor kebangkitan beliau disebabkan oleh penentangan peraturan cukai tanah dan hasil hutan yang diperkenalkan oleh pihak British dan membebankan orang ramai. Bagi pengkaji barat pula, kebangkitan Tok Janggut ini dia dianggap sebagai pemberontakan ataupun penderhaka lah. Maksudnya kat sini dia ada dua. Okey, pengkaji tempatan dia kata okey, Tok Janggut ni dia menentang sebab British dia mengenal cukai. Cukai ni membebankan rakyat. Contohlah hasil tanaman kita tanam kan, kita kena bayar cukai hasil tanaman tersebut. Misal katalah tanaman tersebut tu rosak, tak membuat hasil lah pendapatan, kita still juga kena bayar cukai. Itu kan membebankan rakyat, di mana kita nak dapat cek duit tersebut. Tapi barat pula menganggap dia sebagai pemberontakan, penderhaka. Tak dengar cakap. Okey, itu saja murid-murid. Okey, sebarang persoalan boleh tanya Ustazah. PM Ustazah kalau malu. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.